Kaki kena potong. Lepas tu kaki tu hidup. Dia bangun, dia cari engkau. Takut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Pada yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join dan yang bagi super chat, semoga murah rezeki awak, panjang umur, dipermudahkan segala urusan awak. Asal suara saya romantik sangat pada malam ni, saya pun tak tahulah geng. Cerita pada malam ni aku tak naklah diheret panjang-panjang. Bak kata orang, benda baik biar diterus-teruskan, jangan ditunda-tunda. Aku ni nak capai 100k dah tak lama. Jadi aku perlukan bantuan korang untuk subscribe. Kenapa? Sebab kalau capai 100k, aku nak buat charity, bawa nama tim puaka ni. Kita pergi happykan orang geng. Selagi tak cukup 100k, selagi telah aku nak berpantun. Dan pantun pada malam ni berbunyi, anak gajah sendawa bunyi burst. Bantulah saya subscribers. Ini sekejap lagi mesti ada orang komen, Ikmal jangan mainkan bahasa Melayu. Okey, jom kita sambung kisah seram kita pada malam ni. Kisah seram pada malam ni diceritakan oleh seorang jejaka tampan berumur 40-an. Nama dia Seman. Berita sedih Abang Seman ni cakap lah, Mal, aku ni Mal, daripada 5 tahun lepas aku ada diabetes man. Diabetes aku ni man, makin lama makin teruk. Makin lama sampai tak boleh berjalan, kaki aku dah mula berulat man. Pergi hospital, doktor cakap, Man, Seman, kaki awak kena potong ni. Jatuh jantung aku mal bila dengar kena potong. Tapi nak buat macam mana? Kalau tak potong nanti dia merebak mal. So pergi hospital, kaki kiri kena potong, percepat. Dia potong macam mana? Daripada ibu jari sampai ke buku lali geng kena potong. Time tu Abang Seman fikir, tak apalah, at least selamatlah sikit, dah kena potong ni. Dia fikir settle sampai situ je, tak ada benda yang berlaku dah. Tapi rupanya ada masalah lain yang menghantui Abang Seman. Seman ni duduk dekat rumah kampung, rumah kayu, 4 beranak. Dia, isteri dia, anak dia 2 orang. Rumah kayu, papan, memang rumah kampung betul geng. Atap pun atap zinc. Hari kejadian, settle je potong. Doktor tanyalah, bahagian yang dah dipotong ni nak bawa balik tanam sendiri ke nak biar hospital uruskan? Seman pun cakap, tak apalah doktor lah uruskan. Saya tak sanggup nak tengok anggota saya. Lepas tu doktor cakap, okey tak apa, sign agreement. Sign semua, bayar apa yang patut. Seman pun bolehlah keluar lepas beberapa hari. Sebab nak uruskan bahagian yang kena potong ni sama macam kau uruskan jenazah geng. Kau kena mandikan dia, kena bersihkan, kena kapur barus, kena letak kunyit, asam garam, bukan tu ayam goreng. Kau faham tak? Kapur barus, lepas tu kemenyan sikit, kau balut dengan kain kafan, engkau tanam dekat tempatnya sepatutnya. Tapi Abang Seman ni request lah, dia cakap boleh tak kalau kaki ni tanam dekat mukim perkuburan dia. Sebab at least nanti kalau dia meninggal, bolehlah tanam sekali dengan kaki tu. Doktor pun cakap, bolehlah, tak apalah kami buatkan. Nak dijadikan cerita, kita kena tukar lampu merah dulu. Kau sabar kejap. Cerita seram pada malam ni bertajuk Kaki. Waktu tu hujan renyai, siang. Doktor cakap hari tu akan berlakunya pengebumian kaki Abang Seman ni. Abang Seman time tu dah dekat rumah, tengah lepak dekat bilik. Abang Seman cakap walaupun kaki dia dah tak ada, dia masih terasa kewujudan kaki dia tu. Dia boleh dapat rasa kaki dia macam bergerak-gerak, menggenggam geng. Abang Seman cakap juga, waktu pengebumian kaki tu, dia dapat rasakan macam berdebar-debar. Macam betul-betul orang nak tanam dia, bukan tanam kaki dia. Dan dia cakap jugalah, ada satu part tu, dia rasakan dekat bahagian kaki yang kena potong tu seperti macam ada tanah mula mengambus. Dia rasa bahagian tu seakan berpeluh-peluh panas. Bukan setakat tu je, Abang Seman juga cakap dia terasa macam kaki dia ni boleh menguis-nguis tanah. Benda ni aku nak explain pun tak pandai geng, sebab tak pernah rasa kan. Tak naklah rasa, takut. Tapi dia cakap lah yang kaki kena potong tu kadang-kadang dia rasa yang sedang kuis-kuis tanah. Hari ketiga kaki ditanam, Bang Seman ni ceritalah, Mal, susah Mal, kaki kena potong ni Mal. Engkau nak berjalan susah, engkau kena harapkan orang, kau nak semayang susah. Tapi kau tahu tak, dalam banyak-banyak tu apa yang paling susah?
Aku cakap lah apa dia bang. Dalam banyak-banyak tu yang paling susah kau nak berak man. Kau bayangkan kau nak berak, tangan kau kena tahan dinding man. Siap je berak, kaki kau ni kejang, kram. Tapi benda seram mula berlaku pada hari ketiga tersebut, di mana malam tersebut hujan renyai-renyai. Macam rumah Abang Seman ni, macam cakap tadi, dia dibuat daripada kayu dan juga zinc. So bila air hujan kena kat zinc ni bunyi bising. Kau faham tak? Abang Seman dah masuk bilik, get ready nak tidur. Anak-anak dia pun dah tidur. Isteri dia ada dekat sebelah, lampu dah ditutup. Beberapa jam lepas tu, Abang Seman cakap dia tak boleh tidur. Dia rasa macam kaki dia yang kena potong tu seakan macam bergerak-gerak. Tapi dia tahu benda tu dah tak ada dekat tubuh dia. Tapi dia rasa macam kaki dia tu sedang memijak-mijak benda. Dan dalam derayan air hujan, Abang Seman cakap tiba-tiba dia terdengar sesuatu. Dan benda tu kedengaran daripada balik tingkap bilik Abang Seman. Ini katalah Abang Seman, ini ada tingkap. Dekat luar tingkap ni seperti macam ada bunyi pecah. Macam bunyi lompatan, geng. Tapi lompatan tu atas air. Kau faham tak? Bunyi macam air mercik. Pecah, pecah, pecah. Abang Seman buat dia buat tak tahu. Dia cuba lelapkan mata. Tapi lagi sekali bunyi tu makin rancak. Pecepah, pecepah, pecepah. Cu, cu, cu. Seperti ada orang sedang bermain lopak-lopak air di luar. Time ni Abang Seman rasa tak sedap hati. Dia cakaplah ke isteri dia, Yang bangun yang. Abang rasa macam ada orang lah dekat depan bilik kita ni yang. Lepas tu isteri dia cakap dalam keadaan mamai. Oi bang, tak ada apa-apalah bang. Abang orang ngantuk lah, esok orang nak kerja lagi. Abang tak apalah tak kerja. Janganlah kacau orang nak tidur ni. Lepas isteri dia cakap macam tu, Abang Seman ni pun rasa macam terasa hatilah dia cakap. Lepas tu dibiarkanlah isteri dia tidur. Waktu Abang Man seorang-seorang tu termenung dalam gelap, bunyian tu makin lama makin kuat. Pecepah, pecepah, pecepah. Seperti bunyi percikan air. Dan yang peliknya, Abang Seman cakap kaki dia yang kena potong tu kadang-kadang rasa sejuk, kadang-kadang rasa berlendir. Walaupun dah tak ada, tapi rasa benda tu. So Abang Seman pun dia fikir, ini kalau ada orang nak merompak ke apa ni, bahaya ni. Abang Seman pun duduk dekat katil, dia capai tongkat, saut dekat ketiak. Dia pun berdiri. Berdiri dengan tongkat dia kan. Dia jalan perlahan-lahan ke arah tingkap. Lepas dia berjalan tu, dia selak lansir tingkap. Dia buka. Dia intai keluar. Kosong, tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah lopak-lopak air. Abang Seman intai ke bawah, terkejut member. Sebab dekat area bawah depan bilik dia tu ada macam lopak-lopak air, ada macam lumpur-lumpur hasil tadahan hujan, betul tak? Dia nampak dekat situ macam ada satu tapak kaki. Tapi yang peliknya, tapak kaki tu just sebelah, belah kiri je. Time tu Abang Seman fikir, apa yang aku nampak ni? Dia terus tutup tingkap, dia tutup lansir, dia terus ke belakang sikit. Sebab dalam fikiran dia rasa macam tak akan kaki aku hidup balik, tak akan kaki aku keluar sendiri, bergerak-gerak keliling rumah ni. So Abang Seman pun perlahan-lahan pergi ke arah katil. Dia duduk, tongkat letak kat sebelah. Waktu tengah duduk tu geng, tiba-tiba daripada atas bumbung rumah, bumbung zinc, so bunyi seakan macam ada benda sedang berjalan atas zinc. Abang Seman pun pandang je ke atas. Dan bunyi tu seakan macam berjalan menuju ke arah bilik Abang Seman. Dan ini Abang Seman fikir, binatang ke, monyet ke? Tapi bunyi tu tak macam monyet. Kalau monyet kita akan bunyi tangan dua, kaki berjalan macam ni, betul tak? Tapi ni tak, dia bunyi macam kau faham tak? Abang Seman time tu dia cuba kejut bini dia, "Yang bangun yang. Yang ada benda atas bumbung rumah ni yang." Isteri dia tak sedar geng. Isteri dia tidur mati. Keadaan senyap seketika, senyap sunyi geng. Abang Seman fikir, alhamdulillah, binatang je kot dekat atas tu. Tiba-tiba ada gangguan lain, di mana
di ruang tamu. Papan lantai rumah Abang Seman merupakan kayu. Dekat ruang tamu, kedengaran seperti macam ada kaki sedang berjalan. Berjalan atas papan, geng. Abang Seman pun fikir, siapa berjalan dekat ruang tamu tu? Anak aku ke? Dia panggil anak dia. "Sob, kau ke tu?" Senyap, tak ada sahut. Abang Seman ni fikir, perompak kot. Dia terus sahut tongkat dia, letak kat ketiak, dia berdiri. Dia berjalan perlahan ke pintu bilik. Dia buka pintu bilik, buka lansir. Nampak ruang tamu yang gelap gelita. Dan itu Abang Seman fikir satu je. Dia nak pergi buka suis lampu yang berada di betul-betul sebelah pintu masuk. So Abang Seman pun berjalanlah perlahan-lahan dengan tongkat dia. Dan semasa Abang Seman berjalan ke arah suis lampu dekat pintu depan tu, Abang Seman cakap, bunyi tapak kaki berjalan tu seakan mengekori Abang Seman. Klekak, 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 klekak. Abang Seman time tu dia cuba juga intai kiri kanan tapi tak nampak, gelap gelita. Sampai dekat pintu dia terus buka lampu. Terang benderang ruang tamu, kosong. Tak ada apa-apa. Tapi yang peliknya, atas lantai papan rumah tersebut ada kesan tanah, kesan lumpur. Dan bila dilihat, kesan lumpur tersebut hanya daripada sebelah kaki sahaja, iaitu kaki kiri. Abang Seman ni rasa tak sedap hati. Dia rasa macam apa yang difikirkan jadi kenyataan. Tiba-tiba bau kapur barus dan juga kemenyan. Kuat sangat bau tu, geng. Dan bau tersebut datang daripada arah luar pintu rumah Abang Seman. Abang Seman pandang pintu, tiba-tiba boom, boom, boom. Pintu Abang Seman seakan macam ada orang tendang. Abang Seman ni dia bengang. Dia rasa macam baran betul. Dia terus buka kunci pintu, prap. Dia buka pintu, tak ada orang. Kosong. Dia pandang kiri kanan, kosong. Tapi nampak betul-betul di hadapan pintu ada satu kain. Kain putih yang bersalut dengan lumpur. Dan kain tersebut berbau kapur barus, berbau kemenyan. Abang Seman cakap kain tersebut seakan macam menggelepar. Macam ikan kita pancing, tarik, naik atas darat. Ikan tu macam mana? Ikan tu macam ni. Dia menggelepar macam tu. Dan kain tu seakan macam menggelepar lah. Kau faham tak? Macam ada benda sedang bergerak-gerak dalam dia. So Abang Seman pun beranikan diri. Dia tarik kain tersebut yang bersalut dengan lumpur. Dia tarik, dia buka satu persatu. Dan terlihat di dalamnya ada kaki. Kaki tersebut kelihatan seperti segar, dipotong dengan darah masih memenuhi. Ada ulat yang memenuhi kaki tersebut. Dan kelihatan kaki tersebut seakan macam bergerak-gerak hidup. Abang Seman punyalah takut, darah tinggi semua naik. Terus jatuh pengsan depan pintu, guys. Esok pagi, isteri dia nak bangun solat subuh, cari suami tak ada dekat sebelah. Keluar bilik, nampak suami dia terbaring depan pintu rumah. Dia pergilah kejut, tanya suami dia, "Kenapa bang?" Abang Seman cerita apa yang dia rasa, apa yang dia nampak. Tapi isteri dia tak percaya. Isteri dia cakap, "Abang menipu ni, abang rasa tak sedap hati sebab benda ni baru jadi. Abang kena sabar, kena terima semua ni." Abang Seman tak tahu nak cakap apa. Dia pendam je. Tapi bila Abang Seman bangun tu, dia duduk, dia cari kiri kanan. Kaki tu dah tak ada, hilang. Abang Seman cakap, selama seminggu dia terdengar seperti ada kaki sedang berjalan keliling rumah, atas bumbung dan juga ruang tamu. That's all story puaka untuk malam ni. Thank you pada mana yang sudi tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada mana yang sudi bagi super gift dan super chat. Semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan awak. Thank you guys. Jumpa dalam episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.